Mari buat real-time application guna Pocket Base. Jadi mula-mula Pocket Base ni apa? Pocket Base ni adalah back-end application. Dia ada satu file sahaja, command line punya file. Daripada satu file ni kita akan terus dapat satu back-end yang cantik dan cun melecun lah. Okey. Dia berasaskan Go language dan juga dia gunakan SQLite jadi Pocket Base ni yang cantik, dia minimal dan dia portable kan. Macam-macam lagi kan. Dan real time, ada real time database, ada authentication, ada file storage, ada admin dashboard semua nak tunjuk berapa mudah, senang nak guna benda ni. Mula-mula sekali documentation kita pun download. Okey. Dah download, kita adalah satu file ni, kita boleh extract dan sebagainya. Banyak file tak perlu. Yang penting ada satu file ni penting. Pocketpaste.exe. Letaklah dalam folder mana kita nak. Lepas tu kita boleh buka terminal. Ah, Terminal itu dia, dan kita hanya perlu type Pocket Paste serve. Okey, ada dah API kita. Jadi bila kita ada file macam ni, bila kita run Pocket Base, kita tengok sekarang ni kita ada folder PB data. Kat situlah kita punya SQLite database. Okey, dan kita tengok kat sini kita ada dua URL, iaitu 12700, port dia 8090/API dan /_. Satu untuk API dia, satu untuk admin panel dia. Mari kita tengok admin panel dia. Okey, bila first time kita buka admin panel ni, dia akan suruh create your admin account. Jadi kita pun create lah admin account. Uh, dan kita pun login, create and login. Okey, dah sampai dah kita kat sini. Dan kat sini kita boleh terus create kita punya table-table, tapi dalam sini dia panggil collection lah. Kan, collection. This is the user punya. Belum ada user mana-mana, tapi kita nak create collection baru. Contohnya kita nak buat courses. Okey. Lepas tu ada course, plain text. Yang ni nama dia title. Ataupun lepas tu kita add lagi satu plain text description. Okey. Lepas tu mungkin ada lagi satu date. Tak date sini, date time. Bila event date. Okey. Lepas tu mungkin kita tambah lagi satu, which is select. Dia terus boleh ada apa select Kita allow multiple ke, kalau single kita allow single aja. Nama dia maybe type course type. Yang ini bagi name lah. Name. Lepas tu yang ni maybe apa? Uh, uh, Client office. Dan kita ada option lagi satu, training center, dan mungkin lagi ada satu online. Online. Okey. Dah sudah, kita pun create. Lepas tu boleh kita masukkan rekod. Contoh ID ni dia auto generate, biarkan saja dia terus pakai ada UID lah, UUID. Jadi yang ni maybe uh, khusus menyelam padi asas. Okey, description, belajar macam mana nak menyelam dan dapat certification. Okey, tarikhnya bila? Ni pakai UTC date type. Kononnya 30 hari bulan. Type ni client office lah. Okey, dan kita create. Kita create lagi satu. Maybe yang ini kita nak buat apa? Khusus memasak mi goreng mama. Okey. Description, belajar memasak mi goreng mama yang sedap. Okey. Bila? Mungkin kat bulan depan. Dan type yang ni training center kita sendiri. Dan kita create. Ada dua rekod. Cukuplah tu. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak buat application kita. Kembali ke Pocket Base ni, kita ada client side SDK. Kita ambil yang JavaScript punya. Lepas itu kita bolehlah ambil daripada release. Release 0.9 punya, kita pun mana download dia? Download. Kita buka. Okey.
Yang penting kita nak file dalam distribution ni. Kita copy lah semua. Copy. Lepas itu, kalau tengok pada kita punya PB folder ni, kat mana kita punya pocket paste ni tadi ni. Okey, sekarang dia ada PB migration. PB data itu apa? PB migration itu apa? PB data itu adalah kat mana data-data disimpan. PB migration ni dia menyimpan data-data struktur table yang kita dah buat semua tu lah. Table-table semua struktur dia akan buat. Kita boleh delete aja PB data ni dan kalau kita tutup dan start balik Pocket Base, kita punya servis yang ini ni, kan? Kalau kita start balik, dia akan buat balik semula table-table daripada PB migration. Tapi data dah tak ada sebab dah kosong kan. Okey, tapi yang penting sini saya nak tunjuk, kita boleh buat new folder dekat sini, PB underscore public dan kalau kita pergi kat dalam ni, as it is, kalau kita pergi dekat website kita, kita buka apa ni, Ctrl C, kita buka tab baru, kita paste dan kita pergi dekat homepage kita. 404 not found. Okey, tak ada apa-apa lah. PB public ni, kita boleh right click, kita create new file, kita panggil dia index.html, cincin, lepas tu mungkin kita open with kita punya Visual Studio Code. Okey, ni Visual Studio Code kita. Kita pun buatlah HTML kita kat sini. Uh, add. Okey, dan kita buat H1. Buat sini Pocket Base. Demo. Save. Dah save, kita boleh refresh. Tengok apa ada. Adalah Pocket Base, base demo kita. Okey. Jadi kat sini, uh, tadi kita dah download kita punya apa client SDK kan. Jadi kita pun nak paste lah. Kita buatlah satu folder. New folder, JS. Lepas tu mungkin dekat sini kita new folder lagi satu. Pocket Base. Semua Pocket Base folder dalam ni. Sebelum tu dan paste. Alright, settle dah ada. Kita buatlah coding sikit dalam kita punya apa ni? Index ni. Okey. Cara kita nak buat dia, kita kena panggil kita punya script tu dululah. Jadi kita bermula dengan script tapi jenis modul. Alamak, modul. Lepas itu kita sini kita boleh import kita punya Pocket Base tadi. Pocket Base from kita ada JS, lepas tu Pocket Base, lepas itu kita pakai yang ini Pocket Base dot es.mgs. Alright. Lepas tu the next one is kita buat const pb, ini untuk Pocket Base objek kita sama dengan new Pocket Base. Kita bagi tahulah kat mana kita punya Pocket Base punya backend tadi tu, which is dekat FTP localhost 8090. Okey. Next kita nak dapatkan data-data, kita boleh buat const. Ini apa ni? Courses sama dengan kita pakai await sebab ini kat belakang dia buat index ni. PB, kita PB objek ni dari situ kan. Collection apa? Courses. Dan ini kita boleh pakai get list. Ini semua ada dalam documentation tu tau. Dan kat sini kita boleh bagi tahu kita nak page 1, 20 per page. Lepas tu some extra data, tak payahlah. Kosong je dulu. Dan kita dah ada dah data-data tu. Now what if kita buat table dekat sini. Table, T-head, T-R, T-H dalam 4. Okey, mula-mula kita ada ID. Lepas tu kita ada name. Kita ada description. Kita ada date. Lepas tu mungkin apa tadi? Type. Okey. Lepas tu kita adalah di body. Dalam di body ada TR. So nanti kita akan tambah TR secara programmatically. Okey. Kalau kita dah ada courses ni, kita pun bolehlah looping
for each, bukan, courses dot for each, macam mana? Function, sini ada item dia, dan kita nak buat apa? Pakai ID je lah. Document, di body ni kita bagi ID, courses list. Okay, document get element by ID courses list. Dan kat sini kita nak update dia punya inner HTML, dan kita pakai itulah kita append. Alright. Lepas tu ni kita boleh buat kat sini kita nak apa? Kita ada tr. Lepas tu tutup tr. Lepas tu kita akan ada apa? th. th. Dan dekat dalam ni kita boleh terus pakai I dot apa? Title kan mula-mula. Tak th lah, td lah. Ni body kan. Okay. Mula-mula kita ada apa? ID, name, ID, name, lepas tu description, date, dan lastly type. Okey. Okey. Tahu tak kenapa? Dia memang ada protection kat sini sikit. Kita dekat table ni, kat collection ni, dia ada setting dan ada API rules. Apa yang kita benarkan, tak benarkan. Okey. Jadi kat sini ni, by default semua admin je yang boleh access. Tapi untuk kita boleh buat rules supaya masing-masing boleh tengok rekod masing-masing sahaja dan sebagainya. Tapi untuk permulaan ni, saya publickanlah semua. Kita publickan, kita publickan, kita publickan, kita publickan. Kita save. Dan mari kita tengok kali ini berjaya ke tidak. Kali ini dia kata courses for each is not the function. Mungkin ada syntax error kat situ. Oh, okay. Sorry, dia dekat sini kita dapat courses. Mesti ada results. Ada items. Courses dan items. Okay. Oh, kita pakai item. So, salah. Item. Oh, okey, kali ini menjadi. Cumanya ada elok table ni kita letak folder lah. Folder sama dengan satu. Alright. Okey. Now, macam mana yang kita nak buat real time tu? Okey. Yang real time tu kita tambah coding sikit sebanyak. Kita boleh tambah code supaya kita listen, kita subscribe kepada apa-apa changes yang berlaku. Sama ada klien lain yang connect, dia buat form supaya dia boleh edit konten-konten tu, ataupun dari database itu sendiri, daripada belakang admin itu sendiri, kalau berlaku perubahan, dia akan maklumkan siapa yang tengah connect, siapa yang tengah listen. Okey, cara dia, kita buat pb collection yang mana kita nak listen, kita nak dengar kepada courses. Lepas tu kita nak subscribe. Subscribe ni maknanya kita nak listen lah. Listen tu kita nak listen apa? Kita listen semua lah. Lepas tu function lepas tu apa yang berlaku. Okay, kita boleh console log kat sini. E action. Dia akan bagi tahu apa action yang berlaku. Dan kita boleh tambah rekod. Apakah rekod yang terlibat? Okay. Jadi dari sini kita boleh buat switch e.action dan kita mendengar kepada kalau case, kalau dia adalah create, kita buat something. Break, nanti kita buat kod dia. Kalau dia case update, kita boleh buat sesuatu yang lain. Kita break. Lepas tu kalau case dia delete, kita boleh buat sesuatu yang lain.
Okey, apa kita nak buat? Saya rasa pertama sekali untuk kita mudah nak ubah suai rekod mana satu, mungkin dekat TR ni kita tambah ada ID dia. Jadi ID ni kita letaklah samalah dengan item ID. Ah, jadi bila kat sini, bila ada yang baru, kita boleh append dekat bawah. Jadi almost sama yang macam kat atas ni. Kan? Ctrl C, kita boleh lebih kurang samalah. Saya rasa sama kot. Ctrl C, Ctrl V. Kita tambah je. Tapi kat sini, instead of item, dia e-record. So, C, item ni ganti e-record. Jadi, masuklah rekod yang terkini. Okey, kalau berlaku update, kita nak buat macam mana? Kita boleh hmm, update terus pun boleh jugalah. Uh, Macam ni. Kita get element, kita dapatkan elemen dia adalah e-record ID ni. Ctrl C, Ctrl V. Dan kali ini kita tak perlu TR dia sebab kita nak edit dia punya inner HTML ataupun kita pakai outer terus lah. Outer HTML. Ganti je balik terus. Sama balik. Ini tak perlu. Begitu. Dan akhir sekali, kalau delete pun senang aja. Kita carilah rekod tersebut. Yang ini dah tak perlu. Dan kita remove. Okey. Sepatutnya, okey, ini bukan sama dengan kita kena gantikan dia. Bukan ada tak ada bukan nak append ke bawah So this one get element by ID, cost list, in HTML kita tambah. Yang ni kalau update, kita dapatkan record ID tu get element by record ID sebab kita dah define kat atas ni, dia ada record ID dia. Kan kalau dia insert di belakang pun dia ada ID, code record ID tu. Okey, lepas tu kat auto HTML kita just gantikan dia balik dengan TR-TR ni sekali. Okey, dan kalau delete, kita get element by ID, record ID dan kita delete aja. Remove terus. Alright. Sepatutnya berhasil ni. Kita save. Kita cuba, this is kita dekat courses. Kita tambah rekod baru. ID tak apa. Yang ini khusus PHP dan MySQL. Description, belajar programming dan bina web dengan PHP dan MySQL. Event date mungkin sekian-sekian tarikh. Ini jenis kat training center. Kita cuba create. Tengok. Terus. Sini pun masuk. Okey. Dan kita boleh edit mana-mana. Kita nak cuba edit yang pandi tu. Khusus menyelam ni. Kita tukarlah dia kata. Khusus berenang. 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 Kanak. Kanak. Okey. Dan kita save. Tengok khusus padi ni. Tukar kepada khusus berenang. Alright. Dia pun dah update juga. Dan kita test kalau delete berjaya tak? Kita ambil lah yang khusus memasak ni. Okey, kita delete. Yes. Dan hilanglah khusus memasak itu. Jadi itu cantik kejap. Kejap kita dah buat sistem real time lah. Pakai Pocket Paste, API backend semua cantik. Dan tengok kat sini kalau settings. Um, Kalau kita nak buat authentication, senang dah kita nak login. Kena buat, still kena define kita punya application dekat Apple, kat Google, kat Microsoft, kat berbagai semua. Tapi nak buat OAuth pun boleh. Ataupun by default ni kita dah ada, saya tak cerita pasal authentication, just nak tunjuk apa, sample quickly on apa ni, real time sahaja. Tapinya apa authentication pun ada kat sini. Ada lah kau baca documentation, ada sample code semua pakai semua. Memang best lah pakai pakai Pocket Base ni. Cuma ada satu isu saja iaitu dia tidaklah support macam um,
horizontal scaling. Horizontal scaling kalau kita nak buat load balancing dan sebagainya. Sebab dia portable, dia setiap satu instant pocket paste tu, itulah si SQLite dia. Kalau kita buat dua server, nanti ada dua SQLite yang berbeza kan. Ada cara, ada kaedah yang mana kita boleh buat distributed SQLite dengan Marmon, dengan LightFS, adalah benda-benda tu. Tetapinya tak fully supported lah dari segi performance kita tak tahu lagi macam mana. Alright, itu sahaja. Terima kasih.